Selamat petang, salam sejahtera. Selepas menghampiri sebulan masa di penjara Kajang Najib, hari ini aku nak umumkan sekali lagi keputusan terkini petisyen pengampunan Najib kepada Najib. Ini dia keputusan terkini pengampunan petisyen Najib. Setakat pukul 5:08 petang hari ini, keputusan terkini petisyen ampunkan Najib ialah berjumlah 33,084 berbanding sasaran yang dikehendaki iaitu 35,000. Makna kata, petisyen ampunkan Najib ini selepas lebih daripada 2 minggu, menghampiri sebulan, telah berjaya mengumpul 33,000 tanda tangan, tinggal kurang 2,000 sahaja lagi. Tapi jangan terlalu gembira, kerana satu lagi petisyen yang turut menandingi ataupun menyaingi petisyen ampunkan Najib ini ialah yang jauh lebih banyak menyokongnya, jauh lebih besar meninggalkan petisyen mengampunkan Najib ialah petisyen kepada Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong supaya Najib tidak diampuni atau Najib tidak wajar diampuni. Setakat pukul 5:09 petang hari ini, jumlah tanda tangan yang diperoleh untuk petisyen ini ialah 123,569 tanda tangan. Makna kata, untuk petisyen ini, mereka hanya perlu lagi lebih kurang dalam 26,000 tanda tangan bagi memenuhi 150,000. Itu dia keputusan terkini petisyen pengampunan Najib dan juga jangan ampunkan Najib. Aku tak pasti mana satu yang anda telah tanda tangan dan mana satu yang anda mahu. Adakah anda mahu Najib diampuni ataupun Najib terus meringkuk di penjara? Aku pun tidak pasti. Walau bagaimanapun, satu isu yang menarik untuk kita bincangkan petang ini ialah tentang status dan kedudukan ahli parlimen Najib di Parlimen Pekan, yang menurut Speaker Dewan Rakyat, kedudukan Najib sebagai ahli parlimen masih kekal, tiada perubahan sehinggalah petisyen beliau diterima ataupun ditolak keputusannya daripada yang di-Pertuan Agong maupun lembaga pengampunan bagi wilayah persekutuan yang dipengerusikan oleh yang di-Pertuan Agong. Sehingga perkara itu dibereskan menurut Speaker Dewan, barulah kedudukan ahli parlimen pekan ini iaitu Najib dapat ditentukan secara 100%. Apa yang berlaku hari ini, pindaan perlembagaan untuk gugur segera kelayakan Najib sebagai ahli parlimen. Pindah perlembagaan kata mereka. Sekumpulan NGO mendesak kerajaan memansuhkan peruntukan dalam perlembagaan persekutuan yang membenarkan bekas Perdana Menteri Najib Razak kekal sebagai anggota parlimen sehingga permohonan pengampunan diraja selesai. 4 kumpulan itu menggesa perkara 48 dalam kurungan E, 4 dalam kurungan C yang menyatakan bahawa kehilangan kelayakan hanya akan berkuat kuasa selepas petisyen pengampunan dibereskan, dimansuhkan. Kenyataan media itu dikeluarkan oleh aktivis hak asasi manusia Charles Hector bagi pihak aliran Malaysian Against Death Penalty and Tort, MedPet, Saya Anak Bangsa Malaysia SABM dan Worker Hub for Change WH4C. Kami berpendirian bahawa ahli parlimen yang disabitkan atas kesalahan jenayah seperti Najib patut dihalang atau dihilangkan kelayakan sebagai anggota parlimen selepas semua rayuan terhadap sabitan kes selesai, kata Hector lagi. Hector daripada MedPet berkata, rakyat Malaysia telah menunggu selama 4 tahun selepas Najib didakwa kali pertama di mahkamah pada Julai 2018 dalam kes melibatkan SRC Internasional Sendirian Berhad. Katanya, tiada lagi kewajaran yang munasabah
untuk menangguhkan kehilangan kelayakan itu selepas proses rayuan berakhir, walaupun permohonan pengampunan diraja difailkan kemudiannya. Pengampunan diraja itu tiada kena mengena dengan fakta bahawa anggota parlimen tersebut telah dibuktikan bersalah melebihi keraguan munasabah, disabitkan dan dijatuhi hukuman, katanya. Mahkamah Persekutuan pada 23 Ogos yang lalu mengekalkan sabitan dan hukuman terhadap Najib atas kesalahan salah guna kuasa, pecah amanat jenayah dan pengubahan wang haram melibatkan dana SRC bernilai RM42 juta. Dia kini sedang menjalani hukuman penjara 12 tahun dan denda RM210 juta yang perlu dibayar sebelum selesai menjalani hukuman. Dia memfailkan permohonan pengampunan diraja pada 2 September. Yang kita nak ulas juga hari ini ialah tiada satu pun antara kita yang akan ketahui bilakah keputusan pengampunan diraja Najib ini akan diketahui. Bahkan tarikh lembaga pengampunan diraja juga pun tidak tahu bila akan dibuat, kerana semuanya bergantung kepada nasihat Perdana Menteri dan juga perkenan di Pertuan Agong. Saudara penonton sekalian, ada orang bertanya kepada saya, kalau Najib berada dalam penjara, adakah Najib akan mendapat gaji atau allowance sebagai ahli parlimen? Mana mungkin seorang banduan boleh hadir di Dewan Rakyat? Maknanya kalau Najib berada di penjara dan tidak dapat menghadiri ke persidangan parlimen, tapi masih menerima bayaran imbuhan sebagai ahli parlimen pekan, beliau sedang bekerja gaji buta, kata mereka dalam komen di laman YouTube saya. Selain daripada itu, saya juga berpendapat bahawa apa yang dikatakan oleh kumpulan NGO ini ada relevannya, kerana semua yang boleh berkaitan dengan mahkamah, iaitu proses rayuan Najib di semua mahkamah-mahkamah yang ada di Malaysia telah pun berakhir, di Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan dan bahkan Mahkamah Persekutuan. Saya masih ingat salah seorang pengamal undang-undang yang amat saya hormati, iaitu Katri Abdullah. Beliau menulis bahawa tindakan pengampunan diraja Najib itu tiada kena mengena sudah dengan mahkamah. Oleh sebab itu, mengapa tidak sementara menunggu keputusan pengampunan diraja itu, lucutkan saja jawatan Najib sebagai ahli parlimen, kerana beliau bukan dapat lagi menjalankan tugas beliau sebagai ahli parlimen. Lagipun masih banyak perbicaraan Najib di mahkamah yang belum selesai. Sebelum kita berpisah, sila tinggalkan komen anda. Pertama, mana satukah petition yang anda telah tanda tangani? Mahu Najib dibebaskan atau mahu Najib terus dihukum dan menerima balasannya? Yang kedua, adakah Najib harus kekal sebagai ahli parlimen atau beliau perlu dilucutkan jawatan ahli parlimen? Berikan alasan anda. Jumpa lagi. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye.